نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني. Yaitu berkaitan dengan al-fi'l alladhi yata'adda ila maf'ulihi biwasitah, fi'il yang dalam bahasa Melayu kita panggil fi'il berpasangan. Bahasa Melayu kita panggil fi'il berpasangan. Oh sorry. Baik, kita nak cerita berkaitan dengan fi'il berpasangan. Kita nak cerita berkaitan dengan fi'il berpasangan ni bukan sekadar untuk membanyakkan tajuk untuk kita bincang, tetapi sebab ini merupakan satu topik yang biasanya kita terlepas pandang. Saya nak minta tolong sahabat-sahabat untuk buat ayat dalam bahasa Arab Fusha. Saya telah mencari buku itu. Saya telah mencari buku itu. Bahathtu. Macam mana nak tulis bahathtu? Bahathtu kan? Betul lah. Bahathtu an buku itu. Al-kitabah. Kita di sini kita dah tak perlu zalika, sebab al di sini sudah membawa maksud itu. Kita akan bincang sekejap lagi al ni, al-ahdiyah. Baik. Bahathtu an al-kitabi. Baik. Untuk sementara cuba keluar daripada perbincangan nahwu. Cuba keluar daripada perbincangan nahwu. Okey? Untuk sementara, sekejap. Kita nak berkenalan dengan satu istilah, iaitu nama dia ialah, nampak ke? Objek. Apa itu objek? Okey ya? Apa itu objek? Sebagai contoh, saya menonton perlawanan bola sepak. Saya menonton perlawanan bola sepak. Apa yang saya tonton? Perlawanan bola sepak itu ialah objek. Jangan fikir nahwu lagi. Jangan fikir objek ialah maf'ul bihi. Jangan. Okey? Jangan. Objek ialah objek. Okey? Baik. Saya menulis sepucuk surat. Apa yang saya tulis? Sepucuk surat. Jadi sepucuk surat ialah objek. Saya memegang sebatang pen. Apa yang saya pegang? Sebatang pen. Jadi sebatang pen adalah objek. Saya mencari buku itu. Apa yang saya cari? Buku itu. Betul Saya cari ialah buku itu. Jadi buku itu ialah objek. Jadi Alkitab di sini dari sudut istilahnya kita panggil dia sebagai objek. Kita keluar daripada perbincangan nahwu sekejap. Okey? Dari sudut istilahnya Alkitab kita panggil sebagai objek. Tapi kalau Tapi kalau kita lihat dari sudut nahwu, Alkitab ini kita panggil dia sebagai isim majrur, sebab dia berada selepas huruf an. Okey. Jadi kita keluar daripada bincangan nahwu sekejap, kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan objek. Boleh Sekarang kita dah faham apakah yang dimaksudkan dengan objek. Ada yang kurang faham? Saya ulang. Ada yang nak kena ulang ke? Boleh Objek kita dah faham, dia ialah satu pihak yang menerima kesan daripada sesuatu perbuatan. Baik. Jadi objek ini, okey, kita ambil satu contoh lain. Qara'tu al-kitaba. Boleh. Saya telah baca buku itu. Bererti buku itu ialah
objek. Jadi, kita ada dua ayat ni. Ayat 1, ayat 2. Dalam ayat pertama, objek ialah Alkitab. Dalam ayat yang kedua, objek ialah Alkitab. Baik. Apa yang kita nak cerita ni? Yang kita nak cerita ialah sekarang ini kita ada fi'il bahatha dan kita ada fi'il qara'a. Apa beza antara fi'il bahatha dengan qara'a? Beza dia ialah bahatha, sebelum kita sebut dia punya objek, dia ada satu benda yang kita kena sebut, iaitu an. An ini kita panggil dia sebagai pasangan dia dalam bahasa Melayu lah. Kita panggil dia sebagai pasangan dia. Dan ada juga fi'il seperti qara'a ni. Kita nak sebut dia punya objek, kita tak perlu sebut apa-apa pasangan. Tak perlu sebut apa-apa harf. Ini satu perkara yang kita kena bagi perhatian dengan baik semasa kita menggunakan bahasa Arab. Baik. Selesai. Jadi kesimpulannya, kita kena nampak, kita kena sedar. Daripada contoh ini kita kena sedar bahawa dalam bahasa Arab ada fi'il yang berpasangan dan ada fi'il yang tidak berpasangan. Macam ni. Ini bukan benda istilah yang kita reka, okey? Ini bukan istilah yang direka-reka, tapi ini adalah satu kesimpulan yang kita buat daripada pemerhatian terhadap penggunaan orang Arab. Jadi kita dapat tengok ada fi'il yang berpasangan dan ada fi'il yang tidak berpasangan. Baik. Soalan. Andai kata kalau kita sebut saya telah mencari buku itu, kita cakap dalam bahasa Arab bahathtu al-kitabah. Okey, bahathtu al-kitabah. Kita sebut macam tu. Bila terjemah ke dalam bahasa Melayu, bahathtu terjemah macam mana? Saya telah cari. Al-kitabah kita terjemah macam mana? Buku itu. Terjemahan dalam bahasa Melayu dah betul. Dalam bahasa Melayu kita dah rasa macam betul. Tetapi dalam bahasa Arab, ayat kita salah. Sebab dia mesti ada an. Okey. Baik. Jadi sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha ada fi'il yang berpasangan, begitu jugalah dalam dialek Mesir ada juga fi'il yang berpasangan. Kalau kita tak sebut pasangan fi'il itu, maka ayat kita tu akan jadi salah. Ayat kita akan jadi salah. Sebagai contoh, ayat yang kita ada sekarang ni, Ar-ragil bidawwar ala kitabuh. Ar-ragil bidawwar ala kitabuh. Tak boleh tulis lah, dah ada dah. Ar-ragil bidawwar ala kitabuh. Ala kitabuh. Lelaki itu sedang mencari buku dia, bukunya. Jadi kalau kita tulis ar-ragil ataupun kalau kita cakap ar-ragil bidawwar kitabuh, ayat kita betul ataupun salah? Salah. Jadi ini satu benda yang sangat penting. Kenapa kita nak kena tahu benda ni? Supaya apabila selepas daripada pertemuan kita ini, bila sahabat-sahabat mula mendalami dialek Mesir sendiri, sahabat-sahabat dengar video dalam YouTube ke TikTok ke apa yang orang Mesir bercakap, kita dapat bagi perhatian kepada benda ni. Oh, ni dia guna fi'il ni. Apa pasangan dia guna? Oh, dia guna pasangan ala. Jadi kita kena take note benda tu, dan semasa kita nak catat, kan bila kita jumpa perkataan baru kita akan tulis dalam telefon kita. Dalam yalah apa-apa aplikasi note kita tulis. Bila kita nak catat nota untuk fi'il yang berpasangan, ini penting. Bila kita nak catat nota untuk fi'il berpasangan, pastikan kita catat sekali dengan dia punya pasangan. Kita catat sekali dengan dia punya pasangan, dan kita bawa sekali dengan dia punya ayat contoh dalam kita punya nota. Benda ni sangat penting dalam bahasa Arab Fusha dan juga dalam dialek Mesir ataupun dalam mana-mana dialek Arab. Baik, itu berkaitan dengan fi'il berpasangan. Saya harap sahabat-sahabat dapat take note berkaitan dengan benda tu. Tak kurang penting dia dengan benda-benda yang kita dah bincang sebelum ni, tapi kita tak perlu bincang banyak lah. Kemudian kita pergi kepada nombor 7. Sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha, kita ada menggunakan perkataan kana. Begitu juga dalam dialek Mesir, kita ada juga
menggunakan perkataan kana. Perkataan kana ni terjemahan dia dalam bahasa Melayu apa? Apa terjemahan perkataan kana dalam bahasa Melayu? Adalah. Lagi? Telah. Telah. Lagi? Tak ada. Okey. Kana ni sahabat-sahabat, saudara-saudari, tuan-puan. Kana ni kita kena ingat kana ni ada beberapa maksud. Kana ada beberapa maksud. Tetapi dia ada satu makna asal dia, iaitu kana digunakan untuk menunjukkan masa lepas. Baik, sebenarnya panjang lagi kita kena tulis. Kana ni digunakan untuk mengubah unsur masa dalam jumlah ismiyah. Mengubah unsur masa dalam jumlah ismiyah. Kalau sahabat-sahabat nak tulis, sebab perkataan kana ni merupakan antara perkataan yang tersakiti dalam bahasa Arab. Perkataan yang dizalimi dalam bahasa Arab, sebab digunakan secara salah. Okey. Baik. Jadi kana ni, balik pada cerita kita tadi, fungsinya adalah untuk mengubah petunjuk masa dalam jumlah ismiyah. Mengubah petunjuk masa dalam jumlah ismiyah daripada masa sekarang kepada masa lepas. Mengubah petunjuk masa dalam jumlah ismiyah, petunjuk masa dalam jumlah ismiyah daripada masa sekarang kepada masa lepas. Boleh Kalau tertinggal boleh bagi tahu. Okey. Kita tengok satu jumlah ismiyah yang ringkas. Ada contoh ke? Baik. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh lain. Ana talib. Kita duduk tepi jalan. Kemudian orang tanya kita, engkau buat apa kat Mesir ni? Kan? Kita cakap, ana talib. Kita cakap, saya ialah pelajar. Saya ialah penuntut ilmu. Kalau kita dengar orang cakap dekat kita, saya ialah seorang pelajar, kita lihat dari sudut masa. Okey? Kita lihat ayat ni dari sudut masa. Kalau orang cakap dekat kita, saya ialah seorang pelajar, kita faham masa dia ucap ayat tu, dia masih seorang pelajar ke dia dah tak jadi pelajar? Masih seorang pelajar. Bererti dalam jumlah ismiyah pun ada unsur masa. Sebelum ni mungkin kita tak sedar, dan kita sedar bahawa kalau kita nak masukkan unsur masa dalam satu ayat, kita mesti guna fi'il, kan? Bila guna fi'il madhi, masa lepas. Fi'il mudhari' masa sekarang ataupun masa akan datang. Okey. Tetapi rupa-rupanya dalam ayat yang tak ada fi'il, dalam ayat ni ada fi'il tak? Tak ada. Dalam ayat yang tak ada fi'il pun ada unsur masa. Baik. Jadi dalam ayat seperti ini, unsur masa dia ialah masa sekarang. Bila kita sebut sekarang tu, maksudnya semasa ayat itu dituturkan, diucapkan. Jadi masa ayat itu diucapkan, dia masih lagi seorang pelajar. Baik. Ayat ini, masa sekarang, kita boleh ubah dia kepada masa lepas dengan cara menggunakan saudara kita yang tersakiti ini yang bernama kana. Kita bubuh kana dekat ayat ni. Jadi macam mana? Kuntu taliban. Jadi kuntu taliban. Saya dulu ialah seorang taliban. Kuntu taliban. Saya dulu ialah seorang pelajar. Jadi kita nampak di sini rupa-rupanya fungsi kana ialah untuk mengubah ayat jumlah ismiyah daripada masa sekarang kepada
masa lepas. Jadi ini satu perkara yang kita kena faham dengan sangat baik, bahawa kana ni menunjukkan masa lepas. Baik. Habis tu kadang-kadang kita jumpa kana ni diterjemah sebagai adalah. Kan? Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum di sini diterjemah sebagai adalah. Ada juga kuntum yang membawa maksud sara. Apa maksud sara dalam bahasa Melayu? Menjadi, berubah menjadi. Sara, asbaha, lebih kurang kan? Okey. Ada juga dalam Al-Quran perkataan kana yang membawa maksud sara. Sebagai contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit dibuka lalu menjadilah seperti pintu-pintu. Jadi rupa-rupanya kana ni ada banyak maksud selain daripada adalah. Okey. Jadi kita kena ingat macam ni. Ada banyak lagi makna kana dalam Al-Quran. Mungkin sahabat-sahabat boleh Google. Boleh tanya Syekh Al-Alamah Google. Makna-makna lain untuk kana dalam Al-Quran. Tapi untuk selain daripada Al-Quran, kita kena ingat, selain daripada Al-Quran, kana digunakan untuk yang macam kita cerita ni. Kalau dalam percakapan, dalam surat khabar, dalam berita, kana digunakan untuk menunjukkan masa lepas. Ataupun lebih tepat kita kata kana digunakan untuk mengubah petunjuk masa daripada masa sekarang kepada masa lepas. Baik. Jadi kita kena ubah pegangan kita, akidah kita. Tak ada. Mengubah pegangan kita terhadap perkataan kana. Yang mana sebelum ni kita mungkin terjemah perkataan kana sebagai adalah, kita kena ubah. Kana ni bukan maksud adalah, kana bermaksud telah. Telah. Okey, telah. Dan kalau orang tanya kita kena jawab macam ni. Kita kan belajar bahasa Arab, orang akan tanya kita lah. Dia akan tanya kita, kana ni apa maksud dia? Kita jawab macam ni dekat dia. Kana, kita kena tengok adakah kana yang kamu tanya ni merujuk kepada kana yang digunakan dalam Al-Quran ataupun dalam selain Al-Quran. Kalau dalam selain Al-Quran, ini makna dia, iaitu mengubah petunjuk masa daripada masa sekarang kepada masa lepas. Tapi kalau dalam Al-Quran, ada banyak makna. Macam mana nak tahu makna dalam Quran ni? Kena baca tafsir lah. Tak boleh nak reka-reka kaedah sendiri, kena baca tafsir. Setiap ayat ada tafsir dia. Baik. Selesai cerita berkaitan dengan kana. Jadi sebagaimana poinnya ialah, syahidnya ialah dalam sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha perkataan kana digunakan untuk fungsi ini, dalam dialek Mesir pun perkataan kana digunakan untuk fungsi yang sama juga. Sebab kenapa penting benda ni? Sebab ada berlaku sesuatu kejadian yang mana dia bercakap dengan orang Arab melalui telefon. Dia suruh, tak pastilah sama ada dia suruh orang Arab tu bawa lori datang ke rumah dia ke macam mana. Orang Arab tu tanya dia, "Anta fin?" Dia pun jawab, "Ana kuntu fil bait." Dia jawab, "Ana kuntu fil bait." Sedangkan maksud dia apa? Maksud dia sekarang ni, dia nak cakap sekarang ni saya dekat rumah. Tapi dia cakap kuntu fil bait. Arab tu pening lah. "Tab anta fin dilwaqti?" Dia bercakap kuntu fil bait. Arab tu tanya lagi, "Anta fin?" Jadi masalah. Sebab dia salah guna perkataan kana. Jadi itu maksud perkataan kana. Baik. Kita pergi kepada penggunaan isim mausul. Ini juga antara perkara yang dalam dalam bahasa Arab Fusha digunakan isim mausul, dalam dialek Mesir pun digunakan isim mausul. Cuma dalam dialek Mesir kita hanya ada satu perkataan. Sahabat-sahabat dapat tengok tu di situ dia tulis, manakala dialek Mesir pula hanya mempunyai satu bentuk sahaja, iaitu sebut macam mana? Alai. Elli dia sebut. Elli. Boleh tulis kod Rumi, tulis Elli. Sebutan dia ialah Elli. Baik. Dan Elli ni kalau tengah ayat dia sebut li saja.
Li saja. Nanti kita tengok dalam ayat. Baik. Berbeza dengan dalam bahasa Arab Fusha. Dalam bahasa Arab Fusha kita ada banyaklah isim mausul kan. Ibn Malik sebut apa nama? Mausulul asma'il ladhil untha allati wal ya idza ma thunniya la tuthbiti bal ma talihi awlihi al alamah wan nun in tushdad fala malam sampai habis. Jadi dalam bahasa Arab Fusha isim mausul ada banyak. Berbeza dengan dalam Mesir, tak kira lah nak merujuk kepada seorang lelaki ke, seorang perempuan ke, ramai lelaki ke, ramai perempuan ke, dua orang lelaki ke, dua orang perempuan ke, semua menggunakan satu lafaz ataupun satu sirah sahaja, iaitu perkataan li. Baik. Okey, yang itu tak apa. Itu maklumat ringkas. Kemudian, kita nak pergi kepada apakah fungsi isim mausul. Sebab isim mausul ini dari sudut maksud, ya kita boleh faham bahawa dalam dialek Mesir kita hanya ada li sahaja. Tapi dari sudut penggunaan, macam mana kita nak gunakan isim mausul? Macam mana kita nak gunakan isim mausul? Tengok dia cakap apa? Fungsi isim mausul ialah untuk menghubungkan sesuatu isim ma'rifah dengan jumlah selepasnya. Sesuatu isim ma'rifah dengan jumlah selepasnya. Jadi, di sini kita dapat tengok isim mausul ni kita guna untuk isim ma'rifah, dan selepas isim mausul mesti ada jumlah. Okey, dan jumlah tersebut mestilah mempunyai dhamir alladhi ya'ud ala isim sebelum isim mausul. Baik. Tengok contoh kita. Ar-rajul alladhi qabaltahu ams la ya'rifu al-qira'ah. Ar-rajul الذي قابلته أمس لا يعرف القراءة. لا يعرف القراءة ataupun لا يجيد القراءة. Baik. Jadi syahidnya dekat mana? Ialah pada perkataan alladhi. Kita kena ingat elok-elok. Kalau orang tanya kita isim mausul bila nak guna, kita cakap isim mausul guna untuk menghubungkan isim ma'rifah. Tak boleh isim nakirah di situ. Tak boleh isim nakirah sebelum isim mausul. Dan selepas isim ma'rifah mesti ada jumlah. Jumlah tu tak kisahlah sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dua-dua boleh berada selepas isim mausul. Dalam Nahu dia panggil sebagai jumlah tu as-silah. Dia panggil jumlatus silah ataupun silatul mausul. Baik. Dan dalam jumlah itu pula mesti ada dhamir alladhi ya'ud ala isim yang berada sebelum isim mausul. Okey, ar-rajul alladhi qabaltahu ams la ya'rif al-qira'ah. Ini satu kaedah yang penting. Sebab wujud salah faham yang mengatakan bahawa setiap kali kita nak gunakan perkataan yang, dalam bahasa Melayu kan kita ada perkataan yang. Setiap kali kita nak cakap yang dalam bahasa Arab, kita kena guna alladhi. Okey? Setiap kali nak cakap yang dalam bahasa Arab, kita akan guna alladhi. Jadi apa yang berlaku ialah ada orang akan cakap seperti ini. Dia akan cakap kereta yang berwarna merah, dia akan cakap macam ni. As-sayyarah allati al-hamra. Sebab apa? Sebab dia faham setiap kali ada perkataan yang dalam bahasa Melayu kena gunakan isim mausul. Sedangkan bukan semua keadaan kena gunakan isim mausul. Bukan semua setiap kali kita jumpa yang dalam bahasa Melayu kita kena gunakan isim mausul dalam bahasa Arab. Okey. Baik. Jadi poinnya ialah sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha ada aturan dia untuk menggunakan isim mausul, begitu juga dalam dialek Mesir. Kita tengok kat bawah tu. Dia beritahu kepada kita contoh ayat dalam dialek Mesir, ar-ragil alli syuftum barah mush masri. Lelaki yang kamu lihatnya semalam bukan
orang Mesir. Jadi itu perkara yang kita kena take note lah. Dan sebenarnya banyak benda yang kita tengok pada hari ni, untuk kita ingat benda-benda ni ialah dengan sentiasa melibatkan diri dengan bahasa Arab ataupun dialek Mesir setiap hari. Setiap hari allocate masa siap-siap 10 minit, 15 minit untuk tengok video dalam dialek Mesir. Nanti insya-Allah sempat kita akan bincang macam mana kita nak belajar dialek Mesir sendiri. Baik, yang kesembilan ialah berkaitan dengan kaedah untuk ataf isim zahir kepada dhamir muttasil ataupun dhamir mustatir. Yang ni saya bawakan untuk tunjuk kepada sahabat-sahabat sekalian bahawa kaedah yang sama juga digunakan dalam dialek Mesir. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Baik, di sini kita nak atafkan uskun kita nak cakap ataupun okey, kamu tinggal, okey, tinggallah kamu dan pasangan kamu, tinggallah kamu dan pasangan kamu. Perkataan zauj kita terjemah sebagai pasangan, dan dalam bahasa Arab Fusha perkataan zauj boleh digunakan untuk merujuk kepada suami dan boleh juga untuk merujuk kepada isteri, sebab maksudnya adalah pasangan. Baik, jadi di sini kita nak untuk cakap tinggallah kamu dan pasangan kamu, kamu dan pasangan kamu, dan pasangan kamu. Okey, tinggallah kamu dan pasangan kamu. Baik, di sini ada huruf waw. Huruf waw ni kita panggil huruf apa? Harful ataf. Sekarang ni kita nak mengatafkan zauj. Zauj ni isim apa? Isim dhamir ke isim zahir? Isim zahir. Kita nak mengatafkan isim zahir ini kepada isim dhamir. Mana dhamir dekat dalam uskun ni? Dhamir mustatir. Mustatir wujuban ke jawazan? Mustatir wujuban. Okey. Ibnu Malik sebut apa? Wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naghtabit iz tashkur. Baik, jadi di sini dhamir mustatir wujuban. Jadi dia nak ataf isim zahir ini kepada dhamir mustatir. Apa kaedah Ibnu Malik sebut? Ibnu Malik sebut apa? Wa in ala dhamirin muttasil wa in ala dhamirin muttasil atafta fafsil bid dhamiril munfasil. Kalau kamu nak atafkan sesuatu isim zahir ataupun dhamir kepada isim kepada dhamir mustatir ataupun dhamir muttasil, kamu kena pisahkannya fafsil bid dhamiril munfasil. Ibnu Malik sebut fafsil bid dhamiril munfasil, kena sebut dulu dhamir munfasil yang ada dalam uskun itu. Apa dhamir munfasil yang ada dalam uskun? Dhamir mustatir yang ada dalam uskun? Anta. Jadi sebab tu dalam Al-Quran sebut uskun anta wa zawjuka. Tak boleh cakap uskun wa zawjuka. Begitu juga dalam dialek Mesir, kalau kita nak suruh pergilah kamu dan sahabat kamu, kita tak boleh cakap ruh wa sahbak. Pergilah kamu dan sahabat kamu. Dia tak boleh jadi macam tu. Kena cakap ruh anta wa sahbak. Pergilah kamu dan sahabat kamu. Kena ada dhamir yang memisahkan dia. Sebagai contoh dalam ni ada satu contoh dia beritahu ruh anta wa akhuk ذاكروا كويس عشان الامتحانات قربت. روح انت واخوك ذاكروا كويس عشان الامتحانات قربت. Pergilah kamu dan abang kamu ataupun adik lelaki kamu, ulang kajilah dengan baik kerana asyan di sini kita terjemah sebagai kerana al-imtihanat ar-rabat, kerana peperiksaan
sudah hampir. Baik. Jadi di situ kita dapat tengok contoh kaedah-kaedah dalam bahasa Arab Fusha yang digunakan dalam MC. Baik. Kita pergi kepada penggunaan alif lam. Penggunaan alif lam sama macam bahasa Arab Fusha. Dalam bahasa Arab Fusha kita ada beberapa jenis alif lam, dan paling penting kita kena tahu dua jenis inilah. Alif lam al-ahdiyah dan juga alif lam jinsiyah. Baik. Bayangkan satu keadaan. Tak payah baca lagi. Bayangkan satu keadaan, kita dan sahabat kita. Okey, kita ambil contoh lain. Contoh yang tak ada dalam ni. Bayangkan kita dengan sahabat kita naik bas. Nak pergi ke suatu tempat, tiba-tiba kita nampak kemalangan tepi jalan. Okey? Kita nampak kemalangan tepi jalan melibatkan seorang lelaki naik motor. Kita nampak ada berdarah sangat-sangat parah. Kita pun balik rumah kita. Sampai bas berhenti, kita balik rumah kita, kawan kita balik rumah dia. Esok kita jumpa dia lagi kat sekolah sebagai contoh. Kita pun cakap dekat kawan kita. Kita cakap dekat kawan kita apa? Kita cakap dekat kawan kita yang sama-sama menyaksikan kemalangan semalam atas bas. Dia kata Ar-Ragil mat. Ar-Ragil mat. Maksudnya apa? Lelaki itu telah mati. Baik. Di sini ada 3 orang. Kita, okey, kawan kita yang ada atas bas malam, ada seorang lagi yang tak ada atas bas malam. Siapa yang faham ayat ni? Kita dengan kawan kita yang tak ada atas bas tu, faham tak? Tak faham. Jadi alif lam ini kita namakan sebagai alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang menunjukkan bahawa perkara yang dimaksudkan itu diketahui oleh penutur dan juga pendengar. Penutur dan juga pendengar. Ar-Ragil mat. Lelaki itu mati. Jadi ini kita panggil sebagai alif lam al-ahdiyah. Sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha ada alif lam al-ahdiyah, dalam MC juga ada alif lam al-ahdiyah. Jadi kita kena perhatikan elok-elok bila nak guna alif lam ni dan bila tak nak guna alif lam. Baik. Kemudian kita ada satu lagi jenis alif lam. Contoh yang ada dalam kertas tu boleh baca sendirilah nanti. Baik. Dan kita ada satu lagi jenis alif lam al-jinsiyah. Alif lam jinsiyah ni bukan membawa maksud khusus. Macam dalam contoh kita sekarang, Ar-Ragil mat ini, kita terjemah macam mana perkataan Ar-Ragil? Lelaki itu. Dalam bahasa orang putih dia sebut apa? The guy ataupun the man. Ada perkataan dia panggil apa dalam bahasa Inggeris apa? Definite article. Tak tahu lah. Dia panggil macam tu. The tu, ada the tu. Okey. Jadi ada the itu menunjukkan benda itu diketahui oleh penutur dan pendengar. Berbeza dengan alif lam jinsiyah ni. Alif lam jinsiyah ni dia menunjukkan, dia mewakili jenis sesuatu tu. Sebagai contoh dia cakap al-kitab ahsan min al-PDF. Al-kitab ahsan min al-PDF. Jadi adakah dimaksudkan buku-buku tertentu? Tidak. Dimaksudkan buku secara umum. Buku yang bercetak itu lebih baik daripada buku PDF. Sebagai contoh, ar-ragil aqwa min al-mar'ah. Orang lelaki lebih kuat daripada wanita. Ayat ini adalah statement yang umum. Adakah dia menunjukkan, adakah dia bawa maksud lelaki tertentu sahaja lebih kuat daripada wanita sebagai contoh? Tak. Okey. Ar-ragil alif lam pada perkataan ar-rajul ni adalah alif lam al-jinsiyah. Sebagai contoh, as-sayyarah asra' min ad-darrajah. Kereta lebih laju berbanding basikal. Adakah dia merujuk kepada kereta-kereta tertentu? Tidak. Kereta secara umum. Uhibbut tuffah. Saya suka apple. Adakah dia cakap aku suka apple tu je? Bukan apple lain. Tak kan? Tapi dia suka apple secara umum.
jenis ataupun bangsa apple itu yang dia suka, bukan apple yang tertentu. Jadi itu alif lam al-jinsiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, alif lam dalam bahasa Arab bukan semuanya membawa maksud pengkhususan. Bukan semua alif lam dalam bahasa Arab membawa maksud pengkhususan. Kita ada alif lam yang membawa makna yang sangat umum. Sehingga kan ada ulama, salah seorangnya Ibnu Hisham menyebutkan bahawa alif lam al-jinsiyah ini a'am minan nakirah. Alif lam yang ada, perkataan yang ada alif lam jinsiyah ini a'ammu minan nakirah, lebih umum daripada nakirah. Macam mana benda yang ada alif lam lebih umum daripada nakirah ni? Sepatutnya nakirah lah lagi umum. Baik. Okey. Kita ambil sebagai contoh. Saya suka buku. Kita ambil contoh ayat mudah. Saya suka buku. Alif lam di sini adalah alif lam ahdiyah ke jinsiyah. Bukan buku tertentu, tapi buku secara umum. Jadi alif lam apa ni? Saya memang suka buku. Saya tak suka gadget, saya tak suka kereta Tesla. Saya suka buku. Baik. Jadi alif lam di sini adalah alif lam jinsiyah. Bererti buku ini adalah umum ke khusus? Umum. Baik. Sekarang ni kita nak membawa pembuktian bahawa isim nakirah, ataupun kita nak bawa pembuktian bahawa perkataan yang ada alif lam jinsiyah lebih umum daripada isim nakirah. Sebagai contoh, kita bagi tahu kawan kita, Mbarah ruhtu lil maktabah. Ana ruht lil maktabah. Saya pergi ke kedai buku. Kemudian kita cakap bahasa Arab Fusha dulu supaya kita tak bercampur. Baik. Dhahabtu ila al-maktabah ams. Kemudian saya beli sebuah buku. Macam mana kita nak cakap dalam bahasa Arab? Thumma ishtaraitu sebuah buku. Macam mana nak cakap dalam bahasa Arab? Kitaban. Okey. Soalan. Kita bagi tahu ayat ni dekat kawan kita. Malam aku pergi maktabah, kemudian aku beli buku. Kawan kita tahu tak buku apa kita beli? Kawan kita tahu ke tak tahu buku apa kita beli? Tak tahu. Okey, kawan kita tahu ke tak tahu ni? Kita pergi maktabah, kawan kita tak tahu. Kita tahu tak buku apa kita beli? Mestilah kita tahu buku apa kita beli kan? Okey, betul Kita tahu buku apa kita beli. Bererti kitaban di sini diketahui oleh penutur dan tidak diketahui oleh pendengar. Maknanya isim nakirah ini lebih khusus daripada perkataan yang ada alif lam jinsiyah. Jadi inilah antara perkara yang disebutkan oleh Ibn Hisham. Saya tak ingat dalam buku apa, tapi ada disebutkan bahawa alif lam al-jinsiyah itu lebih umum daripada isim nakirah. Inilah bukti dia. Al-kitab di situ adalah buku secara umum, dan kitaban di bawah tidak diketahui oleh pendengar sahaja. Bagi pendengar sahaja benda tu tidak diketahui. Bagi pendengar sahaja benda tu umum, tapi bagi kita benda tu adalah khusus. Baik. Jadi saya harap dengan contoh-contoh yang kita bawa ni, kita dapat faham dengan baik berkaitan dengan penggunaan alif lam. Dan sudah tentulah dengan perbincangan kita yang pendek ini, kita masih lagi perlukan kepada latihan. Dan ialah latihan supaya benda ni lekat dalam diri kita. Baik. Penggunaan isim nakirah untuk menunjukkan bilangan 1, kita dah tengok dah sambil-sambil tadi. Baik, habis. Kita pergi kepada beberapa aturan penting dalam dialek Mesir. Beberapa aturan penting dalam dialek Mesir. Pertama sekali berkaitan dengan sebutan huruf. Sahabat-sahabat boleh tengoklah
Saya rasa saya tak perlu nak ambil masa untuk sebut di sini. Sahabat-sahabat boleh tengok sendiri. Kita sebut secara umum huruf qaf ada dua keadaan. Yang pertama, sahabat-sahabat boleh tengok muka surat 6. Huruf qaf yang pertama boleh disebut sebagai hamzah. Sebagai contoh, al-alam dah bita'ak. Al-alam dah bita'ak. Pen ini milik kamu ke? Kemudian ada juga keadaan yang mana huruf qaf dikekalkan dengan bunyi qaf juga. Yang mana lebih banyak dalam MC? Yang lebih banyak ialah ditukarkan kepada hamzah. Huruf tha. Huruf tha ada ketika disebut dengan huruf ta, ada ketika disebut dengan huruf sin. Ana fi ad-dur ats-tsalits. Saya di tingkat yang ketiga. Sepatutnya ana fi ad-dur ats-tsalits ataupun fi at-tabiq ats-tsalits dalam bahasa Arab Fusha. Perkataan mathalan, orang Mesir tak sebut mathalan, dia sebut masalan. Masalan. Okey, huruf jim. Huruf jim yang banyaknya disebut dengan bunyi G. Okey, dengan bunyi G. Bithib takul gambari. Bithib takul gambari. Kamu suka makan apa nama gambari ni? Udang. Okey. Ada juga huruf jim yang disebut dengan bunyi jim. Sebagai contoh perkataan al-jibah. Apa maksud al-jibah? Al-jibah maksudnya adalah skirt. Skirt ataupun kain. Kain plekat yang kita pakai buat pergi sembahyang tu orang Arab panggil jibah. Sedangkan al-jibah ni apa nama digunakan untuk maksud itulah, skirt ataupun kain. Baik, huruf zal disebut dengan bunyi zai. Ada juga ketika huruf zal yang disebut dengan bunyi dal. Sahabat boleh tengok contoh di situ. Zakir kuais alashan tengah, dan juga ragil dak kadzab ataupun mensaddaq nilai. Kenapa kamu tak percaya saya? Hakdib yani. Kamu fikir aku nak tipu ke? Huruf dad disebut dengan bunyi dad ataupun kekal. Boleh tengok contoh di situ. Baik, kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2 sahabat dapat tengoklah sendiri. Kita ada sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha kita ada ad-dhamair al-munfasilah. Begitu juga dalam dialek Mesir kita ada ad-dhamair munfasilah. Bahasa Arab Fusha kita ada ad-dhamair al-muttasilah. Dalam Mesir pun kita ada ad-dhamair al-muttasilah. Fokus kepada ad-dhamair al-muttasilah, kotak sebelah kanan tu. Untuk saya macam biasa, macam bahasa Arab Fusha kitabi. Untuk kita dia akan sebut kitabna. Kitabna. Dia akan matikan huruf sebelum dhamir. Huruf sebelum dhamir tu dia akan matikan. Boleh bulatkan kat situ dekat huruf ba tu supaya kita nampaklah time kita nak ulang kaji nanti. Baik, kemudian untuk awak lelaki dan awak perempuan, dalam bahasa Arab Fusha, kita bezakan antara mukhatab mudzakkar dengan mukhatab muannas adalah dengan harakat kaf al-mukhatab. Baris kaf al-mukhatab tu. Kaf al-mukhatabah tu. Dalam bahasa Arab Fusha kalau untuk lelaki kita cakap ka, untuk perempuan kita cakap ki. Dalam dialek Mesir yang membezakan antara lelaki dan perempuan ialah baris sebelum huruf kaf. Bulatkan di situ. Buku awak lelaki kita cakap kitabak, buku awak perempuan kita cakap kitabik. Baik, selesai. Buku awak semua lelaki ataupun perempuan. Okey, dia cakap kitabku, kitabku. Yang paling penting kita kena tahu dia matikan huruf sebelum dhamir. Huruf sebelum dhamir itu dia matikan. Huruf sebelum dhamir dia matikan. Baik, untuk dia lelaki disebut kitabuh. Kitabuh. Tak kira lah sebelum tu ada huruf jar ke, sebelum tu ada mudhaf ke, dia kekal dengan dhammah dia. Kitabuh. Baik, untuk buku dia perempuan disebut kitabha, untuk mereka semua disebut kitabhum. Okey, selesai. Itu benda-benda yang sahabat-sahabat boleh baca sendiri, tapi berkaitan dengan belajar bahasa ni, sebagaimana sahabat-sahabat tahu, perkara yang paling penting adalah kita punya observation, pemerhatian kita tu kena detail, kena terperinci. Macam mana dia sebut, macam mana dia guna, kita kena bagi perhatian lebih sikit. Baik, kita pergi kepada qawaid. Qawaid ini antara qawaid yang biasa kita keliru, tapi insya-Allah sahabat-sahabat boleh pegang kepada apa yang ditulis di sini untuk bincang berkaitan dengan penafian dan juga untuk bincang berkaitan dengan larangan. Kita selama ni kita pernah dengar
Orang cakap dekat kita dalam dialek Mesir ni, untuk menafikan apa-apa kena tambah huruf shin lah, kena tambah itulah inilah kan. Tetapi sebenarnya bukan secara mutlak, bukan semua keadaan kita kena tambah huruf shin. Sebagaimana sahabat-sahabat dapat tengok di sini. Untuk penafian, kita mulakan dengan penafian. Pertama sekali, sahabat-sahabat dapat tengok ada beza antara penafian dengan larangan. Yang ni kita kena bagi jelas dulu. Nafi lain, larang lain. Okey. Untuk penafian, kita ada dua. Sama ada kita nak menafikan isim ataupun kita nak menafikan fi'il. Boleh Sama ada nak menafikan isim ataupun menafikan fi'il. Untuk menafikan isim mudah. Kita gunakan perkataan mish ataupun mush, dua-dua sama. Mish ataupun mush sama. Tak ada beza. Okey, kemudian lepas tu kita sebut isim. Sebagai contoh, kita nak cakap, kita nak menafikan ayat ana Masri. Sebagai contoh, ana Masri. Kita nak menafikan ayat ni, macam mana kita nak cakap? Ana mish Masri. Kita tambah perkataan mish dekat situ. Jadi Masri itu dinafikan. Isim kita nafikan dengan sekadar menambah mish. Ini bukan buku saya. Macam mana nak cakap? Dah mush kitabi. Dah mush kitabi. Kitab tu isim ke fi'il? Isim. Jadi kita nak menafikan isim, guna je mish. Baik, kita pergi kepada fi'il. Menafikan fi'il madhi. Menafikan fi'il madhi. Tengok. Untuk menafikan fi'il ni, kita kena tengok. Fi'il yang kita nak nafikan tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Kalau untuk menafikan fi'il madhi, satu sahaja kaedah dia, iaitu apit. Orang Kelantan kata kepit. Apitkan fi'il madhi itu dengan mim ma an-nafiyah dekat awal dan shin sakinah dekat akhir itu. Sebagai contoh, kita nak nafikan fi'il saya telah makan. Saya telah makan. Kita cakap dalam dialek Mesir, kita cakap kalt. Kita cakap kalt. Saya telah makan. Baik, ini fi'il apa? Madhi. Nak nafikan fi'il madhi macam mana? Ma dan juga shin. Okey, cuba baca. Makaltish. Payahlah nak sebut sukun dengan sukun, kita bubuhlah kasrah. Makaltish. Okey? Makaltish. Sebagai contoh lagi, saya telah pergi. Macam mana cakap dalam Mesir? Raht. Kita cakap ruht. Okey? Ruht. Okey, nak nafikan macam mana? Maruhtish. Ingat, ini adalah untuk menafikan fi'il madhi. Nafi fi'il madhi, tambah mim ke awal, shin dekat ujung. Baik, ni dia buat contoh git. Dia dalam dialek Mesir ni, dia tak banyak sangat yang fi'il-fi'il yang pelik. Tapi dia ada fi'il-fi'il yang pelik. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab Fusha kita ada fi'il ja'a. Ja'a ni dhamir apa? Huwa. Okey. Dalam dialek Mesir dia tak sebut ja'a, dia sebut gih. Dia sebut gih. Dia lelaki telah datang. Macam mana dia cakap? Huwa gih. Baik. Kamu telah datang. Dia jadi macam ni pula. Dia jadi git. Okey. Jadi macam mana kita nak nafikan kamu telah tidak datang? Magij. Kenapa kamu tidak datang? Leh magij. Kenapa kamu tidak datang semalam? Leh magij imbarah. Leh magij imbarah. Huruf alif dekat imbarah tu sebab kita nak sambung, jadi dia bunyi magij imbarah.
Tak bunyilah magij imbarah tu. Hamzah ataupun alif tu tak bunyi. Baik. Itu untuk menafikan fi'il madhi. Simple. Kita pergi kepada fi'il mudhari'. Fi'il untuk menafikan fi'il mudhari' ada dua kaedah. Ada dua cara. Untuk menafikan fi'il mudhari' ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita gunakan fi'il mudhari' yang ada huruf ba. Kita nak cakap dia sedang minum. Okey? Dia sedang minum. B. Nanti kita akan bincang sekejap lagi bila nak letak huruf ba dalam dialektik. Okey. B rab. Okey. Mengikut kaedah pertama, sahabat-sahabat tengok di situ, kalau mengikut kaedah pertama, dia jadi macam mana? Dia jadi ma biyashrabsh. Ma biyashrabsh. Itu kaedah yang pertama. Dia tambah huruf ma. Okey. Kemudian dia tambah shin sukun. Saya sengaja jarakkan ni supaya mudah nak padam sekejap lagi. Okey. Jadi dia sebut macam mana? Ma biyashrabsh. Sekarang dia tidak minum. Baik. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua lebih mudah. Kaedah kedua macam mana? Cuba tengok. Dia cakap biyashrab. Biyashrab. Gelak tengok khat cantik. Okey, biyashrab. Okey. Jadi itu dua cara. Itu dua cara. Biyashrab dan ma biyashrab. Okey. Nak guna yang mana satu ni? Ada dua kaedah ni. Dua-dua boleh guna. Dua-dua boleh guna. Tak ada masalah. Alright. Okey. Jadi saya harap berkaitan dengan penafian kita jelas. Kalau orang tanya kita macam mana nak buat penafian dalam dialektik, kita cakap, kita kena tanya dia balik. Kamu nak menafikan isim ke nak menafikan fi'il? Kalau nak menafikan isim, macam tu cara dia. Kalau nak menafikan fi'il, kena tengok pula fi'il apa. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Baik. Kita pergi kepada nombor 4. Nombor 4 kita nak pergi kepada larangan pula. Larangan lebih simple dan straight to the point daripada penafian. Untuk larangan kita ada 4. Buka muka surat 8 terus. Detail tu sahabat-sahabat boleh baca nanti kat rumah. Okey, tengok contoh. Kita ada 4 kaedah untuk larangan. Kaedah yang pertama sama juga, kita tambah huruf ma dekat depan dan huruf shin sakinah dekat hujung. Matishrabsh. Kamu jangan minum. Timbul persoalan, macam mana kita nak bezakan fi'il mudhari' nafi dengan fi'il mudhari' yang larang ni? Siapa boleh jawab? Kalau perhatikan elok-elok boleh jawab. Ada huruf B, ada huruf ba. Dalam penafian, okey. Dalam penafian ada huruf ba. Dalam larangan dia tak gunakan huruf ba. Matishrabsh. Kamu jangan minum. Matinsash. Jangan lupa. Baik. Satu lagi yang saya nak sebut ialah cara untuk kita bezakan ialah untuk penafian untuk larangan dalam dialek Mesir. Nak larang ni kita tak boleh nak larang orang yang tak ada depan kita. Kan? Kita tak boleh nak larang dhamir ghaib. Jadi sebab cara mudah kita nak cam benda tu adalah larangan ialah dhamir pada fi'il itu ialah dhamir mukhatab. Enta ke, enti ke, entu. Macam kat sini matishrabsh. Ni dhamir apa? Dhamir enta, matishrabsh. Baik, itu cara yang pertama, cara larangan tahap biasa. Okey. Kita nak larang ni macam dalam bahasa Melayu jugalah. Kita larang orang ada larangan relax-relax je. Kau janganlah buat macam tu. Itu larangan lembut kan? Jangan lupa, tu kasar sikit. Kalau lembut sikit, tak payahlah buat macam tu. Tu lembut sikit kan? Jadi dalam bahasa Arab pun ada juga. Matishrabsh tu tadi tu larangan biasa.
Ada larangan lembut, iaitu menggunakan perkataan balash. Macam mana nak terjemah? Kita terjemah sebagai tak payah. Balash ni kita terjemah sebagai usahlah. Usahlah, tak payah. Kita tak terjemah sebagai jangan. Jadi balash tashrab, tak payahlah minum. Balash tazakir, tak payahlah ulang kaji. Okey, balash tazakir. Balash tusafir, tak payahlah kamu musafir. Baik. Iwa. Iwa ini larangan tahap tinggi. Iwa tensa. Iwa tensa. Kamu betul-betul jangan lupa. Jangan lupa sungguh ni. Jangan lupa sungguh ni. Iwa tusafir. Jangan kamu musafir pula. Iwa tukhruj barra. Jangan keluar sebagai contoh. Dan larangan tahap yang paling tinggi iaitu dia gunakan perkataan iyyak. Iyyaka. Okey. Tetapi satu lagi perkara yang kita kena tahu dalam pembelajaran bahasa ialah kita kena tahu dari sudut kekerapan. Kerap ke orang Arab guna perkataan kaedah yang keempat ni? Jawapannya kurang kerap. Sahabat boleh tulis. Kaedah yang keempat ni jarang digunakan. Tapi kita kena ambil tahulah supaya kalau orang guna kita faham. Jadi secara umumnya ada 3 level larangan. Larangan paling ringan gunakan balash. Larangan tahap tinggi sikit dia guna ma tu, mastashrab. Dan larangan paling tinggi dia gunakan iwa. Yang paling lembut adalah menggunakan perkataan balash. Baik. Nombor 5, bilakah nak guna huruf ba pada awal fi'il mudhari'? Adakah kena guna adakah kena guna huruf ba pada semua fi'il mudhari'? Jawapannya tidak. Bukan semua fi'il mudhari' kena tambah huruf ba. Kita hanya tambah huruf ba untuk 2 jenis fi'il sahaja, iaitu fi'il yang sedang berlaku semasa sesuatu ayat diucapkan. Sebagai contoh, ana bakul, saya sedang makan. Ana bashrab, saya sedang minum. Huwa bizakir, dia sedang ulang kaji. Enti bita'mili kamu seorang perempuan sedang buat apa? Humma bi'amilu mereka semua sedang buat apa? Jadi untuk perbuatan yang sedang dilakukan semasa ayat itu diucapkan, kita gunakan huruf ba pada fi'il mudhari' tersebut. Baik. Satu lagi, huruf ba wajib diletak pada fi'il mudhari' untuk perbuatan yang sentiasa berlaku ataupun berlaku secara berulang-ulang. Boleh tulis berlaku secara berulang-ulang. Berlaku secara berulang-ulang pada semasa tertentu. Sebagai contoh, biasa kita naik Uber, kita naik InDriver ke Didi ke, kuranglah sikit kena bergaduh dengan driver tu. Tapi ada satu keadaan di mana kita rushing, tak boleh nak naik. Nak tunggu Uber lama sangat, 15 minit. Kita pun tahan teksi putih. Tahan teksi putih, dia minta 80 genih. Nak pergi dah rasa 80 genih banyak ah. Biasa berapa genih? 50 kan? 50, 60. Biasa lah tu. Jadi kita pun cakap dekat dia, ana barkab taksi kullu yawm wa arif kuwais. Saya naik teksi setiap hari. Jadi benda yang berlaku secara berulang-ulang. Untuk benda yang berlaku secara berulang-ulang, kita kena tambah huruf ba. Ana barkab taksi kullu yawm wa arif kuwais. Aku naik teksi tiap-tiap hari dan aku sangat tahulah berkaitan dengan tambang yang kena bayar. Baik, saya selalu datang di sini. Ana daiman bagi hina. Saya selalu datang di sini. Jadi kita tambah huruf ba pada fi'il agi. Bizurni kulli sana marrah. Dia sentiasa ziarah saya setiap 1 tahun sekali. Sekali setahun. Sekali setiap tahun. Jadi benda yang berlaku secara berulang-ulang berdasarkan sela masa tertentu, kita kena tambah huruf ba. Ada tak keadaan yang mana kita tak boleh tambah huruf ba pada fi'il mudhari'? Ada. Iaitu selepas perkataan Ais. Saya mahu naik teksi. Kita cakap macam mana? Ais
arkab taksi. Ataupun aiz arkab taks. Jadi kita cakap aiz arkab. Adakah kita cakap aiz barkab? Tak boleh. Kita kena cakap aiz arkab. Jadi pertama sekali boleh tulis keadaan yang tak boleh gunakan huruf ba pada fi'il mudhari'. Yang pertama ialah selepas perkataan aiz. Selepas perkataan aiz. Yang kedua ialah selepas perkataan mungkin. Apa maksud perkataan mungkin? Bolehkah? Dalam bahasa Arab Fusha kita cakap hal minal mumkin. Hal minal mumkin an tusa'idani? Adakah boleh kamu membantu saya? Dalam bahasa Arab Fusha kita cakap, dalam dialek Mesir kita cakap mungkin sa'idni. Mungkin sa'idni. Boleh tak kamu tolong saya? Tak boleh cakap mungkin sa'idni. Ini keadaan yang kedua yang mana haram tambah huruf ba pada fi'il mudhari'. Okey. Keadaan yang ketiga ialah selepas perkataan lazim. Apa maksud perkataan lazim? Lazim ni maksudnya mesti. Lazim tu maksudnya adalah mesti. Lazim tigi badri. Kamu mesti datang. Alhamdulillah. Kamu mesti datang awal. Boleh. Kamu mesti datang awal. Jadi ini keadaan yang ketiga yang mana kita tak boleh tambah huruf ba pada fi'il mudhari'. Buka tingkat sikit tak? Kau panas. Buka betul? Ke tak payah? Buka. Okey, belakang tu boleh buka kalau nak buka kan? Boleh buka lagi kan? Tak ada angin pula. Beres. Okey. Okey, kita cuba habiskan awal sikit Okey, baik. Jadi itu cerita dia. Tiga keadaan. Kita dah tengok nombor 5, keadaan yang nak gunakan ba, dan ini keadaan yang mana tak boleh gunakan huruf ba pada fi'il mudhari'. Baik, nombor 6 ialah penggunaan an dalam dialek Mesir. Apa yang kita kena tahu ialah dalam dialek Mesir. Dalam dialek Mesir kita tak gunakan an. Dalam dialek Mesir kita tak gunakan an. Sahabat boleh tengok contoh sendiri. Nombor 7, kata tunjuk dalam dialek Mesir. Yang ni pun kita boleh pergi dengan semitah lalu macam tu. Dalam dialek Mesir kita gunakan dah untuk hadha ataupun dah. Ada orang sebut dah, ada orang sebut dah. Bila dia nak berhenti dia akan sebut dah. Bila dia nak sebut laju dia sebut dah saja. Okey. Kemudian untuk hadhihi dia akan guna di. Untuk haula ataupun ulaik dia akan guna dul. Baik. Habis tu apa yang dua lagi sebelah slash tu? Itu dialek-dialek lain selain pada dialek Kahirah. Jadi ada orang cakap dawat. Ada orang cakap dawan. Ada orang cakap diyat. Ada orang cakap diyan. Ada orang cakap dol, ada orang cakap dolat. Jadi benda ni kita ambil tahulah. Tapi bila nak guna, kita nak guna mana satu? Kita guna yang pertama tu, yang paling kerap digunakan. Pemilihan perkataan dalam bahasa Arab ni kita kena pilih benda yang paling kerap digunakan dan paling meluas tersebar. Tapi ini tidak berarti kita tak payah ambil tahu yang lain. Baik, nombor 8 kata tanya dalam dialek Mesir. Kita ada beberapa kata tanya di sini, iaitu fin, leh, imta, izai, anhi, dan juga min. Kebanyakannya kita dah biasa jumpa, melainkan perkataan mungkin perkataan anhi. Anhi itu maksudnya mana satu. Contoh orang tanya anta sakin fi anhi dur. Kamu tinggal di tingkat yang ke berapa? Fi anhi dur, fi anhi sya'ah. Okey. Baik, kemudian ada satu maklumat tambahan. Dalam dialek Mesir kita biasa akan gunakan huwa ataupun hiya di awal ayat pertanyaan. Fungsinya apa? Untuk menarik perhatian pendengar ataupun orang yang ditanya.
dia akan tambah huwa ataupun hiya dekat awal ayat. Sebagai contoh, kita pergi jalan jauh kat mana-mana, kita pergi jalan cuti-cuti ni, tiba-tiba nak cari masjid tak jumpa, waktu zuhur nak habis dah, cari masjid tak jumpa, kita berjalan-jalan, kita nak tanya orang dengan cepat, ada tak masjid dekat sini, ada tak masjid dekat sini, kita pun tanya, sabah tafandim, huwa fi jami' quraib min hina, fi jami' atau masjid quraib min hina. Jadi kita mulakan ayat tu dengan huwa fi jami' quraib min hina. Huwa, kalau kita nak tanya mahattah, hiya fi mahattah quraibah min hina, hiya fi mahattah quraibah min hina. Baik, selesai. Jadi itu maklumat yang kita kena tahu dan kita boleh guna. Baik, pelajaran terakhir ataupun sebelum terakhir, iaitu berkaitan dengan beberapa ayat yang kita boleh gunakan untuk mengembangkan lagi bahasa kita. Yang pertama ialah kita kena ada, kita duduk Mesir ni, kita kena ada kawan orang Mesir. Kita kena ada kawan orang Mesir yang baik dengan kita. Dan kawan ni kita tahulah kita nak cari kat mana kan. Boleh cari kawan-kawan yang selalu pergi masjid, kawan-kawan yang selalu pergi kuliah. Jadi kita cari kawan-kawan yang baik supaya dia boleh bantu kita untuk belajar. Kita boleh bantu dia dan dia boleh bantu kita. Baik. Jadi contoh kita pergi berjalan dengan kawan Arab kita nak tahu benda ni nama apa. Kita boleh cakap dia Al-Hagadi ismaha A bil Masri. Ismaha A bil Masri. Bukan ismuha disebut ismaha. Al-Hagadi ismaha A bil Masri. Ataupun kita terus cakap dismaha A bil Masri. Tak payah sebut Al-Hagadi, lagi pendek kan. Dismaha A bil Masri. Ataupun Al-Bita'adah ismu A bil Masri. Al-Bita'adah ismu A bil Masri. Baik. Jadi dia akan cakap lah dekat kita apa benda tu. Nombor 2, kita nak tanya orang, kawan kita pandai bahasa Inggeris. Orang Mesir tapi dia pandai bahasa Inggeris. Kita nak tanya dia macam mana nak cakap happy birthday dalam bahasa Arab. Kita pun cakap izai tu'ul happy birthday bil Masri. Macam manakah kamu nak cakap happy birthday dalam bahasa orang Mesir. Nombor 4, kita nak minta orang tu perlahankan kelajuan. Dia tengah cakap dengan kita tapi cakap laju sangat. Kita tak faham lah, tak dapat nak tangkap. Kita cakap kepada mungkin tikalim birraha, mungkin tikalim birraha, mungkin tikalim birraha. Ataupun ayat yang kedua tu ya am ihda itkallim wahda wahda, itkallim wahda wahda. Baik. Nombor 5, ayat yang kita boleh gunakan untuk minta penjelasan. Kan bila kita cakap dengan orang, of course lah sebab bahasa Arab ni bukan bahasa kita. Of course lah ada perkataan yang kita tak faham. Jadi kita tanya dia, ma'alish mash fahmak. Saya tak faham kamu cakap apa. Mungkin tishrah aktar. Boleh tak kamu huraikan lagi? Boleh juga kita cakap asdak A. Dia cakap panjang, kita tak apa faham. Asdak A. Apa maksud kamu? Yani A. Yani A itu kita tahulah. Baik. Nombor 5, perkataan ini padanannya apa dalam bahasa Arab Fusha? Kawan kita berkawan dengan orang Arab tapi kawan kita tu tak pandai bahasa Inggeris. Jadi apa bahasa perantara kita dengan dia? Bahasa Arab Fusha lah. Jadi kita tanya dia al-kilmadi yani A bil Fusha. Al-kilmadi yani A bil Fusha. Kalau kawan kita tu pandai bahasa Inggeris, kita tanyalah al-kilmadi yani A bil Ingglizi. Kalau kita pandai bahasa Perancis, yani A bil Fransawi. Baik. Nombor 7. Minta pendengar ataupun pihak kedua untuk ulang semula kata-katanya tadi. Kita boleh cakap bitul A ma'alish, mungkin ta'id kalamak, mungkin ta'id kalamak, mungkin ta'id kalamak. Seterusnya, saya tak dengar kamu cakap apa. Kita boleh cakap mash sama'ak. Bitul A, bitul A. Saja nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Kita duduk Mesir ni macam-macam situasi lah yang kita akan jumpa kan. Ada keadaan yang, banyak keadaan yang kita jumpa orang Arab yang baik. Dan ada juga keadaan kita jumpa orang Arab yang dia mengata kat kita, dia ingat kita tak faham. Okey, macam mana kita nak tegur dia? Aku faham ni, kau cakap apa ni? Kita cakap kat dia, betul A. Cakap apa tadi? Ulang balik. Nak cakap dia, aku faham kau cakap apa tadi, cuba ulang balik. Kalau dia ulang balik, tumbuk lah. Tak ada. Okey, baik. Okey, jadi itu cerita dia. Nombor 8. Setelah kita tahu beberapa perkataan dan kita nak cuba buat ayat kita sendiri, kita pun nak check lah dengan orang Arab. Boleh tak kita guna ayat yang kita cuba bina tu, kita cakap pada yanfa'ul, kita pun cakap ayat yang
kita nak tanya dia tadi. Okey, selesai berkaitan dengan ayat-ayat yang kita kena tahu. Jadi saya harap ayat-ayat ni sahabat-sahabat boleh hafal dan ingat, dan kita boleh gunakanlah dalam kehidupan kita, interaksi kita dengan orang Mesir, supaya bahasa Arab kita dapat berkembang. Jadi ayat-ayat ni ialah alat yang kita kena bawa untuk jumpa dengan orang Arab. Baik, last sekali cara untuk kita belajar dialek Mesir sendiri. Sebenarnya plan kita tadi, cadangan daripada Ustaz Zakwan tadi untuk buka video, tapi tak apa, kita tak buka lah, sahabat-sahabat boleh buat sendiri nanti insya-Allah. Jadi kita belajar dialek Mesir sendiri melalui sumber-sumber yang boleh dimanfaatkan. Sumber-sumber yang boleh dimanfaatkan ni ialah kita ada sekarang social media. Manfaatkan social media untuk perkembangan bahasa kita. Gunalah Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya. Sahabat-sahabat boleh ambil spend masa satu hari, cuba cari content creator Arab dalam bidang yang kita minat, selain daripada bidang agama. Sebab dalam bidang agama kita dah ada masyayikh yang kita sudah kenali, kan? Jadi kita cari dalam bidang lain. Sebagai contoh, kita minat memasak, cari konten memasak dalam dialek Mesir. Tengok konten memasak dalam dialek Mesir, banyak-banyak follow akaun-akaun dia. Kalau boleh kita catat dalam kita punya note kita. Okey, ni akaun untuk memasak, ni akaun untuk cerita pasal review kereta, review makanan, review gadget. Semua ni ada dalam dialek Mesir. Semua yang ada dalam dunia barat ataupun semua yang ada dalam bahasa Melayu ada dalam dialek Mesir. Apa sahaja bidang. Kalau kita nak baiki sakhan rosak dalam bilik air, ada je orang Arab buat konten macam mana nak baiki sakhan dalam YouTube. Jadi semua masalah. Nak buat website pun ada juga orang Arab buat konten macam mana nak buat website dalam dialek Mesir. Semua ada dalam dialek Mesir. Jadi cari, ambil masa satu hari, cari 1-2 channel yang kita minat dan follow. Dengar tiap-tiap hari. Baik, macam mana kita nak dengar, cara nak kita belajar tu, kita pilih satu video, satu sahaja video, dan tulis semua perkataan yang diucapkan oleh orang dalam video tu. Tulis balik semua. Dan of course lah, lepas kita tulis balik semua tu, of course lah ada perkataan yang kita tak faham. Perkataan yang kita tak faham tu garis, tinggal tempat kosong. Perkataan tu nanti kita bawa pergi jumpa kawan Arab kita, kita pasang kat dia video tu. Ni dia cakap apa ni? Mungkin ta'idli huwa bi'uli, mungkin ta'idli al-kalam li huwa bi'ulu. Boleh tak kamu tulis, kamu ulang kepada saya? Ataupun boleh tak kamu tulis? Mungkin tiktib li huwa bi'uli, boleh tak kamu tulis kepada saya? Dia cakap apa? Jadi itu penting, kita kena ada kawan orang Arab. Baik. Jadi kertas yang kita tulis tadi, selepas kita tanya kawan Arab kita tadi, kita isi tempat kosong tu. Kemudian kita cari makna, dan bagaimana untuk cari makna tu macam-macam lah. Kalau benda tu adalah isim, tulis benda tu dan tekan Google Image, kita akan tahu terus benda tu apa. Kemudian kalau benda tu fail, search Google, tengok dalam Twitter orang Arab guna macam mana, tengok dalam Facebook macam mana orang Arab guna dalam ayat dia. Kemudian cara yang terakhir lah kita tanya kawan Arab. Nombor 6, buat latihan sebutan sampai terhafal secara tak sengaja. Jadi lepas kita dah tulis, bila kita tulis tu, kita tulis ni mungkin satu muka surat, satu video, kan? Mungkin satu muka surat, satu video tu ataupun 2 muka surat. Tetapi kita bukan dengar video tu sekali. Boleh jadi satu ayat tu kita kena ulang banyak kali, kan? Jadi kita ulang lepas kita dah catat, tulis makna apa semua tu, kita ulang balik video tu dan cuba sebut macam mana dia sebut dalam video tu. Cuba sebut, cuba tiru intonasi, cuba tiru macam mana dia keluarkan setiap huruf daripada mulut dia, tiru satu persatu, tiru nada dia cakap macam mana. Ambil satu video. Satu video ni duduk dengan kita sebulan pun tak apa, ulang. Walaupun kita rasa tak ada manfaat sangat ulang satu video ni, tapi sebenarnya ada manfaat yang sangat banyak. Baik, jadi kelebihannya sahabat-sahabat boleh bacalah. Kita dapat vocab baru, gaya bahasa dan uslub, mengasah kemahiran mendengar dan melatih lidah untuk menyebut seperti orang Arab. Kemahiran mendengar ni sangat penting sahabat sekalian. Kita jangan expect kita nak jumpa orang Arab dekat Suk Husin ataupun kedai kitab, dia cakap dengan bahasa yang kita, bahasa laju, suara garau, tak jelas. Kita tak boleh expect kita nak terus faham apa yang dia cakap kalau kita tak pernah buat latihan.
Macam mana kita nak faham dia cakap apa? Sebab sebelum ni kita tak pernah dengar orang cakap macam tu. Jadi kita kena banyak latihan. Bila banyak latihan, insya-Allah kita boleh faham apa yang orang Arab cakap. Dan berkaitan dengan kefahaman, kita tak nak al-fahm as-sathi. Kita tak nak faham secara mujmal. Dia cakap apa-apa dalam dialek Mesir, kita okey tadi dia cakap macam ni secara mujmal. Kita boleh hurai balik secara mujmal. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita faham word by word. Kita tahu perkataan apa yang dia cakap. Fi'il apa yang dia guna, madhi ke mudhari'. Okey? Isim fa'il ke sighah mubalaghah ke apa, semua kita tahu. Kita nak tahu word by word, bukan bagi kesimpulan daripada yang orang Arab cakap. Sebab kefahaman secara kesimpulan itu tidak sedetail kefahaman perkataan demi perkataan. Jadi saya harap mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini bermanfaat untuk kita dan dikira sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membantu kita dalam perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan harapan saya juga kepada sahabat yang hadir pada hari ini, ikhwan dan juga akhwat, untuk kita memperkukuhkan lagi bahasa Arab kita. Tak kiralah bahasa Arab Fusha ataupun bahasa Arab Mesir. Fokus belajar bahasa Arab Fusha. Jangan mudah berpuas hati dengan keadaan yang kita ada sekarang. Bahasa Arab sangat penting sebagai penuntut ilmu agama. Belajar bahasa Arab secara berterusan di tahap mana pun yang kita ada. Habis Al-Ajrumiyah pergi kepada Al-Qatr, habis Al-Qatr pergi kepada Asy-Syudhur, habis Asy-Syudhur pergi kepada Alfiyat Ibn Malik, habis Alfiyat Ibn Malik pergi kepada Syuruh Alfiyat Ibn Malik, Awdah Al-Masalik dan lain-lain syarah lagi, Mughnil Labib dan banyak lagi buku-buku dalam bahasa Arab. Itu berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Saraf pun sama. Dan juga satu lagi kita kena tahu, bahasa Arab Fusha bukan hanya berkaitan dengan qawaid an-nahwiyyah wa sarfiyyah, akan tetapi bahasa Arab Fusha juga berkaitan dengan penstrukturan ayat yang betul sama seperti orang Arab. Dan penstrukturan ayat yang betul sama seperti orang Arab, sama juga cara dia. Tengok video masyayikh alladhina yatahaddathun bil arabiyyah al fusha, nastami' ilaihim wa naktib ma yaqulun, dan kita ambil nota apa yang dia orang cakap dan kita cuba bercakap dalam bahasa Arab Fusha macam mereka cakap. Jadi latihan-latihan ini sangat penting. Satu perkara yang kita kena tahu ialah kita faham tak bererti kita boleh bina ayat itu dengan betul. Sebagai contoh, kita faham masyayikh cakap dalam bahasa Arab Fusha, tapi tak bererti kita boleh bina ayat yang sama macam dia. Kefahaman tak sama macam. Kefahaman ataupun benda yang kita dengar is input. Nak bercakap, nak menulis ialah output. Kalau kita banyak input, yes, kita boleh kemahiran mendengar kita bagus. Kalau kita banyak menulis, banyak bercakap, kemahiran output kita akan lebih bagus. Dan satu lagi saya nak sebut, minta maaf banyak benda nak sebut. Satu lagi ialah berkaitan dengan apa nama tadi, bahasa Arab Fusha dan juga dialek Mesir pun. Kenapa kita kena tulis? Bukankah kita nak bercakap? Okey, kenapa nak kena tulis? Bukankah kita nak bercakap ke? Supaya tujuan kita tulis ialah supaya kita nampak satu persatu, kita dapat tahu macam mana tulisan dia. Untuk peringkat permulaan, tulis dulu. Kita tulis dulu semua. Bila kita dah biasa nanti, insya-Allah kita boleh dengar, kita boleh terus hafal saja uslub ayat yang digunakan oleh orang tersebut. Jadi itu saja sahabat sekalian. Aqul qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.